Lalu baginda SAW bercakap dengan kalam yang jelas dan ada pemisah, fasl, satu persatu. Akan dapat menghafal kalamnya sesiapa yang duduk bersama baginda SAW. Kerana setiap percakapan Nabi SAW itu merupakan panduan, merupakan wahyu, merupakan kita kata petunjuk kepada bagi mereka yang mendengar. Jadi Nabi cara bercakap satu-satu, satu pelan-pelan, bercakap bahasa yang mudah. Bahasa Nabi SAW diberikan jawami'ul kalim, gelaran Nabi. Dalam percakapan Nabi SAW itu percakapan yang tidaklah terlalu tidak berbunga-bunga, terlalu panjang, sehingga menyukarkan bagi mereka yang mendengar itu untuk hafal, untuk faham dan sebagainya. Jadi bila Nabi SAW bercakap dengan satu percakapan, satu ungkapan, satu kalam, maka sahabat boleh terus dengar dan faham dan boleh ingat. Ini antara kita kata kelebihan. Sebab itu kita bila bercakap, sebelum nak bercakap, berfikir dahulu. Berfikir, biarlah yang kita bercakap itu, percakapan itu sesuai dengan orang yang mendengar. Ini kadang yang mendengar tu mereka yang mungkin kurang dari segi ilmunya, tapi kita bercakap dengan bahasa, dengan ilmu yang tinggi sebagai contoh, ataupun bercakap dengan tidak fokus pada satu perkara yang ingin disampaikan. Jadi orang yang mendengar pun susah nak faham, susah nak tahu apa sebenarnya nak disampaikan. Jadi tidak itu kepada Nabi SAW. Bila Nabi berkata, mereka akan faham dan dengar dan boleh mengingat. Sebab itu banyak hadis-hadis Nabi SAW yang telah sampai kepada kita, kerana banyaknya sahabat yang menghafal dan meriwayatkan, kerana mudah bagi mereka untuk mengingat dan menyampaikan. Itu antara perkara yang boleh kita menjadikan contoh. Bercakap benda yang baik dan bercakap benda yang mudah. Haddatsana Muhammad ibn Yahya, haddatsana Abu Qutaibah Salmun ibn Qutaibah an Abdullah ibn al-Musanna an Thumamah an Anas ibn Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idu al-kalimata thalathan lituqala anhu. Daripada Thumamah, daripada Anas ibn Malik radhiyallahu an berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengulang perkataannya sebanyak 3 kali untuk difahami. Dan banyak percakapan kadang-kadang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, Nabi suka ulang 3 kali. Kadang ada sahabat yang bertanya 3 kali Nabi ulang, supaya mereka boleh tangkap, boleh faham, boleh mengingat, untuk mereka jadikan sebagai panduan dan untuk menyampaikan kepada yang lain. Kita kalau disuruh ulang, marah, orang ni tak faham bahasa, kan? Jadi lagi-lagi bagi mereka yang kita kata mungkin kurang sedikit ilmu dan sebagainya, lagilah kadang perlu kepada ulang. Jadi selagi mana tujuan kita bercakap itu tujuannya baik dan ikhlas, maka insya-Allah tidak ada masalah untuk kita mengulang-ulang perkara tersebut. Lagilah perkara yang disampaikan itu perkara yang baik. Haddatsana Sufyan bin ini hadis ni agak panjang. Haddatsana Jumai' bin Umar bin Abdurrahman al-Ajli qala haddatsani rajulun min Bani Tamim min waladin Abi Halah zawji Khadijah yukna Aba Abdillah Ani bin li Abi Halah anil Hasan bin Ali radhiyallahu anha qala sa'altu khali Hinda bin Abi Halah wa kana wassafa faqultu sifli mantika Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasil al-ahzan daim al-fikrah laysat lahu raha
طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجاف ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدهه ولا تغضبه الدنيا ولا مكان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح وض طرفها جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. Daripada Ibn Abi Halah, daripada Sayyidina Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajha alaihi salam berkata, aku bertanya kepada pakcikku sebelah ibu iaitu Hindun bin Abi Halah. Kata Sayyidina Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhu yang merupakan orang yang pakar. Sayyidina Hasan Ibn Ali bertanya kepada pakciknya sebelah ibu Hindun bin Abi Halah yang merupakan orang yang pakar dalam menceritakan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya, ceritakan kepadaku sifat percakapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang selalu bersedih. Selalu bersedih. Dan Nabi pun mengajak kita supaya memperbanyakkan sedih dan kurangkan ketawa. Termasuk kurangkan bercakap. Selalu berfikir, tidak sempat berehat. Lebih banyak diam daripada bercakap. Tidak bercakap tanpa keperluan. Membuka dan menutup percakapannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Percakapannya jawami'ul kalim. Dia perkataan yang pendek tapi padat, mempunyai makna yang jelas, yang sangat banyak. Kalamnya mempunyai pemisah, jelas satu persatu Nabi menyebut. Kalamnya tidak berlebihan dan tidak kurang. Tidaklah terlalu panjang. Kalaupun ditanya kepada Nabi SAW akan satu maksud percakapan, Nabi SAW pun terangkan, Nabi memberikan huraian pun sedikit, tidak berjela-jela huraian. Contoh, bila Nabi kata perkara yang sangat Nabi takutkan kepada umat ini adalah adanya penyakit al-waham. Jadi sahabat pun confused, apa maksud al-waham tu wahai Rasulullah? Nabi pun menjelaskan dengan perkataan yang pendek, jadi semua boleh jelas. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nabi menjelaskan ungkapan al-waham itu. Bukan Nabi terangkan satu jela-jela, tidak. Percakapan Nabi iaitu cinta dunia dan benci akan kematian. Jadi sahabat jelas, penyakit waham itu. Itu contoh. Dan banyak bila ditanya satu perkataan ataupun satu ungkapan yang Nabi sebut yang mungkin sahabat kurang faham, sahabat tanya, Nabi jelaskan dengan perkataan yang mana tidak terlalu berjela-jela. Dan tidaklah sampai kita kata terlalu kurang sampai sahabat pun tak boleh nak faham. Jadi kalam baginda begitu, sedang dia tidaklah terlalu panjang. Dan bercakap itu hanya dalam keadaan keperluan, berhajat sahaja. Tabiat baginda tidak kasar dan tidak menghina. Membesarkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Dapat makan sedikit, dapat pakai dan sebagainya, selalu mengucapkan syukur. Tidak pernah menghina nikmat dan memujinya, mana memuji yang melampau. Juga tidak pernah mencela makanan dan memujinya. Lepas makan, ucap Alhamdulillah, syukur atas nikmat ini. Dan Nabi SAW
sangat melarang untuk kita menghina makanan, menghina, mencaci dan sebagainya. Dunia tidak menjadikan baginda Nabi SAW marah, dan baginda SAW tidak marah kerana urusan dunia. Kerana dunia itu bukan untuk dibenci, secara hakikat, tetapi adalah untuk diuruskan dunia itu. Akhirat sebagai keutamaan, dunia adalah untuk diuruskan, bukan untuk dibenci. Kita uruskan dunia itu supaya ianya memberi kebaikan untuk akhirat. Wabtaghi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah sebut dalam Al-Quran. Dan carilah apa-apa yang telah Allah berikan kepada kamu dalam urusan akhirat. Itu perkara utama tu. Perkara utama, rebut, cari yang sangat penting bagi kita dalam urusan akhirat. Dan Allah sebut, dan jangan lupa bahagian kamu dengan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahagian kamu terhadap dunia. Sebab kita ni memang berada di atas muka bumi. Jadi berada di sekeliling, maka uruskan dunia itu sebagaimana yang perlu, sebagaimana yang dikehendaki. Jangan melampau dan jangan sampai ada dalam hati kita itu cinta akan dunia. Maka dia akan boleh membuka banyak-banyak pintu kerosakan nanti. Akan adanya hasad, akan adanya kezaliman, akan adanya penipuan, kelalaian dan lain-lain. Sebab tu jangan sampai ianya diletakkan dalam hati. Jadi Nabi tak larang, sebab Nabi pun ada melakukan urusan-urusan dunia. Seperti yang lain, Nabi pun bekerja dan sebagainya. Tetapi tidaklah sampai menyayangi dan memuji-muji